Okey. Boleh saya jawab bang. Bagi saya jawab Okey. Pertama sekali saya cakap terus terang lah kawan-kawan kita macam Abang Mat apa semua sekali, mereka berhempas pulas pagi petang siang malam nak selesaikan isu beras ni sebenarnya. Cuma orang tak tahu benda ni, tapi saya tahulah, saya mengikuti Abang Mat apa semua. Teruk dia kerja. Dia berhempas pulas cari banyak sos. Kita cari banyak sos ni kan. Cuma pertama sekali saya nak beritahu, memang saya pun banyak kali mengakui bahawa memang ada masalah shortage. Masalah shortage, okey. Ada tentang isu naik harga naik tu sebenarnya banyak tak betul. Sebabnya harga naik memang harga naik. Rakyat Malaysia ni sekejap. Rakyat Malaysia ni dia tak faham ada beras tempatan, ada beras import. Yang kebanyakan kawan kita address ni isu beras tempatan naik harga. Kalau dia tanya beras naik harga, memanglah jawapan dia beras yang naik harga ialah beras import saja. Yang beras yang label bawah tu warna purple memang tak naik harga. Cuma yang ramai yang tidak diadres ni ialah beras purple ini akibat daripada beras import naik harga, yang makan beras import pun semua pergi kejar beras purple. So akhirnya demand untuk beras tempatan tu terlalu tinggi kan, menyebabkan ianya berkurangan di pasaran. Stok tu tak ada. Kita tak kata semua tempat tak ada stok. Ada tempat ada stok, ada tempat tak ada stok. Dan lebih-lebih lagi, ada orang buat panic buying. Kalau semua orang cerita tentang beras habis, kalau ada dekat kedai tu 10 biji, kan, satu keluarga tu pergi tengok, dia ambil dua ni. Lepas tu dia suruh bini dia ambil lagi 2. Dia suruh anak dia ambil lagi 2 kampit. So patut banyak keluarga boleh makan beras ni kalau semua orang ambil not more than 2 kampit. Tapi kalau dah satu keluarga ambil sampai 6 kampit, satu keluarga ambil sampai 10 kampit, simpan buat stok. Stockpile kat rumah. Ini belum lagi peniaga-peniaga saya nak beritahu. Antara punca masalah ni toke-toke restoran. Padahal toke-toke restoran ni saya nak beritahu, mereka jual satu pinggan nasi ni, contohlah macam kedai mamak kan, mereka jual RM2. So kalau dia beli mahal sikit lah beras import kan, at least dia tak menjejaskan untuk rakyat tempatan biasa, rakyat biasa untuk beli beras tempatan. Tapi bila semua orang pergi pulun beras import, lepas tu kita kena terima hakikat lah, orang peniaga ni dia akan ada connection yang baik dengan minimarket, dengan toke-toke kedai runcit. Dan kalau nak ikut law, satu orang boleh beli 2. Tapi bila toke-toke restoran, dia beli 100 kampit pun ada. Itu sebabnya penting bagi rakyat ni, walaupun Abang Mat dia usaha untuk dapatkan 20% peningkatan. Sekarang ni kita tengah usaha 20% pun takkan cukup tu. Memang tak cukup. Kalau semua main perangai panic buying dan juga simpan stok buat stockpile memang takkan cukup. Sebab semua orang nak jadi penyimpan sekarang ni. Itu masalah dia kan. Semua orang nak simpan. Jadi orang yang beli sekampit tiap-tiap hari tu, dia orang yang akan suffer, dia orang yang akan merana. Sebab orang yang ada kemampuan untuk beli stok banyak ni, mereka akan simpan banyak kat rumah kerana takut bila tak ada beras tempatan ni, mereka kena beli beras yang mahal. Yang ini yang bahaya. Terutamanya peniaga-peniaga. Dia orang ni memang beras tu pakai banyak. So kalau mereka beli beras import, sudah pastilah keuntungan mereka akan berkurangan banyak. So mereka akan beli beras tempatan. Ini yang menyebabkan kita berhadapan dengan kesukaran. Walaupun mungkin Abang Mat tengah usahakan untuk tambahkan beras tempatan tu ekstra 20%. Macam Abang cakap tadi betul. Kemungkinan besar 20% pun tak cukup. Cuma macam saya lah cakap tadi, bagi masa lah sikit kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni untuk mereka berusaha
cari jalan macam mana mereka boleh dapatkan beras-beras tempatan ni. Kita nak pastikan bahawa orang yang ambil kesempatan menyimpan beras tempatan, menyimpan beras, contohnya menyimpan minyak masak pun masih ada lagi orang yang buat perangai macam anak Hamzah Zainuddin ni, ramai tu. Kemudian kena tahu juga kebanyakan daripada kedai-kedai runcit, kita letak contohnya lah Bangladesh ke, orang asing. Orang asing ni bila dia kerja kat kedai tu, dia pun ada kawan-kawan dia juga, orang-orang asing ni. Bila orang tempatan nak beli, benda tu tak ada. Sebab dia orang ni simpan. Supaya kawan-kawan dia ni sama-sama Bangladesh contohnya, dia boleh jual kat orang ni. Ini satu benda yang bagi saya tak bagus lah kan. Pertama sekali, minyak bersubsidi itu sepatutnya diberikan kepada penduduk tempatan kan. Lainlah kalau macam dulu kan. Kalau macam dulu, setidak-tidaknya zaman GST tu kan, walaupun barang-barang keperluan asas ni tidak ada GST, tetapi untuk barang-barang kehendak, semua orang, tak kira lah orang tu rakyat Malaysia ke, rakyat Indonesia ke, rakyat Filipina ke, rakyat Bangladesh ke, Pakistan ke, bila dia beli barang kehendak ni, dia tetap kena bayar GST. Jadi setidak-tidaknya negara ada extra cash kan, supaya benda ni boleh dipulangkan dalam bentuk subsidi, terutamanya untuk barang-barang keperluan asas yang tidak ada GST ataupun zero rated. Tapi sekarang GST dah tak ada. Jadi kesian lah kerajaan kena belanja lebih kena belanja lebih dalam bentuk subsidi. Lepas tu subsidi ni banyak tiris. Ini belum lagi cerita orang Singapura pun beli minyak masak daripada Malaysia, beli beras daripada kita. Orang di Sabah Sarawak banyak yang seluduk pergi ke Filipina. Di sebelah pantai timur, di sebelah utara pula banyak yang seluduk pergi ke Thailand sebab gula kita murah, kita punya minyak masak murah. So benda ni menyebabkan bebanan rakyat untuk menanggung bebanan kerajaan untuk menanggung subsidi ni bertambah, dan dalam masa yang sama stok untuk rakyat tempatan ni akhirnya yang akan berkurangan. So saya nampak sekarang ni kerjasama ni tak boleh kerajaan saja. Government intervention is important, betul. Tapi kerajaan hanya boleh intervene dengan mewujudkan harga shilling. Tapi harga shilling memang tak boleh naikkan. Beras tempatan tetap RM2.60, tapi beras dah tak ada. Apa guna kalau ada harga shilling kalau beras dah tak ada? Beras kita banyak tiris pergi ke tempat lain. Dan dijadikan dia orang buat stockpile. Kalau ikutkan tu, harga RM2.60 sekilo tu pun dah tak relevan sebenarnya. Sebab kalau kita dengar daripada orang yang geng yang expert padi ni, mereka kata bila kita tuai padi, hantar saja dekat kilang, masuk dekat depan pintu kilang tu pun harga dah RM2.07 kupang, tak silap, RM2.70. Bila masuk saya dekat pintu, maknanya betul lah. Tapi ini makanan ruji bang. Ini makanan ruji. Itu sebabnya kerajaan kita bagi subsidi. Subsidi ni bukan setakat subsidi ke atas penanam padi tau. Kita bagi subsidi bajanya, subsidi dalam setiap tan yang dia orang ni. Lepas tu bila barang tu dah diproses, setiap kampik tu kita bagi subsidi lagi kepada rakyat. So ini tetap berterusan. Cuma saya nampak sekarang ni, selain daripada kita nak menegaskan tentang peranan kerajaan, rakyat juga kena sedar bahawa rakyat juga perlu berperanan. Macam mana rakyat perlu berperanan? Kalau dapat tahu ada orang simpan lebihan, tak kira lah dia orang simpan lebihan diesel ke, dia orang ada sekarang ni, saya tahu ada aktiviti mengumpulkan minyak diesel di setiap petrol station, pakai lori,
dia ada kompartmen khas untuk simpan diesel ni. Kemudian kumpulkan satu tempat. Kalau dia buat kerja ni setiap hari, untung dia orang ke atas subsidi ni pun Itu berbelas pun lagi berpuluh lah. ribu. Tambah-tambah kalau dekat bahagian sempadan Ya. Kedah Bukit Kayu Hitam, Soundloan apa semua tu Itu pun yang kedai yang sepadan satu hal tau. kita dah. Yang tu dia jual dekat negara luar. Tapi yang kat dalam ni dia jual subsidi diesel kepada industri, kontraktor. Yang itu pun banyak juga. Itu pun banyak juga. So apa yang rakyat perlu tahu, rakyat perlu buat ialah bantu kerajaan dengan melapor kepada KPDN. Kan? Kalau misalnya kita pun tahu juga ada di antara yang penguatkuasa KPDN ini dibayar. Saya tak nafikan. Memang kita pun ada terima laporan juga. So kalau kita dapati bahawa kita dah buat laporan kepada KPDN tak jalan, maka kita invoke pihak lain. Nak pergi terus kepada SPRM pun boleh, nak pergi kepada polis pun boleh, supaya bila kita libatkan lebih banyak agensi ni, dia akan proses semak imbang tu dia lebih baik daripada hanya satu pihak je yang kita buat laporan. Tapi kalau nak harap KPDN pergi siasat peniaga-peniaga yang kecil ni tanpa kerjasama daripada kita menghantar laporan kepada KPDN ni pun tak adil jugalah. Sudah pasti kalau laporan tu sampai kepada penguatkuasa, mereka boleh buat kerja tu lebih pantas, lebih laju. Ini kena peranan ni kena dimainkan oleh semua pihak. Dan saya yakin kalau misalnya semua pihak memainkan peranan, 1 bulan tempoh yang diminta oleh YB Mat Sabu tu insya-Allah boleh dilaksanakan. Kalau tak, dia minta 1 bulan, 2 bulan pun mungkin belum recover soal bekalan ni. Kita kena terima hakikat. Sebelum ni kita ada masalah dengan telur, kita ada masalah dengan apa lagi? Dengan gula. Abang Mat dah berjaya dari segi selesaikan masalah telur, selesaikan masalah gula ni pun nampak gayanya ada juga pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Contohnya, dia bila pemborong datang, pemborong ni buat syarat nak beli gula kasar, kena beli gula premium juga. Jadi akhirnya orang yang peruncit ni dia transferkan masalah tu kepada rakyat biasa. Jadi hari ni saya seru bukan hanya kepada rakyat. Rakyat perlu tahu bahawa peniaga tak boleh letak syarat nak beli gula kasar, kena beli gula premium. Tak boleh. Itu salah dari segi undang-undang. Dan kemudian harga yang dipaparkan, contohnya yang dipapar tu RM2.85 sen. Dia mesti RM2.85 sen. Kalau lebih daripada tu, kita boleh laporkan kepada KPDN. Tetapi sekarang ni peniaga juga boleh lapor kepada KPDN bila ada pemborong-pemborong. Bila ada pemborong meletakkan syarat, dia boleh supply gula kasar dengan syarat kena beli gula premium. Ini juga salah. Tak boleh macam tu. Jadi kalau semua orang ni kita pantau dan rakyat semua membantu untuk mempermudahkan kerja-kerja penguatkuasaan ini, sudah pastilah ianya lebih baik lah. Proses tu akan lebih baik. Tapi berurusan dengan talian hotline, ini pun masalah juga. Antara masalah kita lah. Bila dah terlalu banyak orang buat report ni, biasanya apa juga hotline yang kita sediakan juga dia akan congested. Jadi last kali orang telefon tak dapat pun, itu pun boleh menyebabkan kemarahan rakyat. Jadi bagi saya lah, benda ni tidak ada kerajaan yang tidak akan buat yang terbaik untuk rakyat dia. Cuma bukan semua masalah boleh diselesaikan sekelip mata macam tu. Dia akan makan masa. Dan saya harap rakyat ni memang nak kena sabar sikit lah. Sebab kalau kita maki hamun macam mana pun menambahkan dosa kita je.
tetapi ianya tak menyelesaikan. Lebih baik masa yang tuan-tuan ada maki orang dan sebagainya tu, terus bagi maklumat yang spesifik kepada KPDN supaya dia boleh tuju terus kepada orang yang menjadi punca kepada segala masalah ni. Orang yang ambil kesempatan, yang simpan makanan, yang menaikkan harga sesuka hati, meletakkan syarat-syarat yang tak sepatutnya ada syarat. Okey?